Galeri Seni Kayu menawarkan kepada kita pencetakan di atas frame kayu. Gambar-gambar dicetak menggunakan mesin UV. Material yang digunakan adalah kayu OSB yang berkualiti tinggi. Hiasan dinding anda akan pasti lebih menyerlah dek kerana tekstur dan reka bentuk gambar yang seakan-akan timbul. Follow IG Shop Galeri Seni Kayu untuk melihat sendiri desain-desain yang telah mereka hasilkan. Dan for sure, Galeri Seni Kayu menjemput anda yang berminat untuk segera hubungi mereka. Hantarkan gambar-gambar yang anda ingin dijadikan frame kepada mereka dan mereka akan siapkan dalam masa 3 hari saja, brother. Baru ni diorang ada hantar kat aku satu design custom yang aku request. Memang cun gila perhabis, brother. Korang boleh tengok sendiri kat sini. Alright, for more information, korang boleh follow IG Shop Galeri Seni Kayu. Link are provided in the description down below. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto. Alright, dalam video kali ini kita nak mengupas chapter 1026 yang bertajuk Tenozan ataupun Turning Point. Di cover page chapter kali ini kita dapat melihat sebuah cover request daripada seorang peminat yang bernama Abby yang bertajuk Nami and Leo making cute fashionable clothes for a young Lion Ming. Alright, sebelum kita lanjut mereview chapter ni, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter lepas, chapter 1025, Kaido telah melepaskan sebuah serangan brutal ke arah Yamato sambil dia mencemuh anaknya itu yang hidupnya keseorangan diri. Namun, penyataan ayahnya itu disangkal oleh Yamato yang mengatakan yang dia memiliki kawan iaitu Ace, samurai dalam gua, dan mereka-mereka yang telah membantunya selama 20 tahun itu. Sementara itu, Luffy sedang bergelut untuk menghilangkan rasa gayat Momonosuke dan terbang ke arah Onigashima. Momonosuke telah mula terapung dan terbang, namun disebabkan rasa gayatnya itu, Momo telah terbang dalam keadaan menutup mata, membuatkan mereka berdua telah merempuh istana tengkorak itu, membuatkan ramai yang menyaksikan a second dragon di Onigashima itu menjadi sangat-sangat terkejut. Namun setelah berasak-asak merempuh sana sini, akhirnya Momo dan Luffy berjaya tiba ke atas bumbung Onigashima dan Luffy bersama-sama Yamato telah menyerang Kaido serentak. Setelah itu Kaido terus bertukar ke mod naganya dan tertarik dengan Momonosuke yang kemudiannya mendedahkan siapa dirinya. So nak tahu what happened in this chapter? Jom, let's proceed with the content. Apollo, bila-bila masa, di mana jua? Membuka tirai chapter kali ini, kita dibawa ke Flower Capital yang meraihkan perayaan di sana tanpa mengetahui yang Pulau Onigashima sedang bergerak ke arah mereka. Kemudian kita dibawa ke scene di mana Tengyama Hitetsu dan Otoko, iaitu anak angkat kepada Yasui, sedang berborak, bertanyakan tentang suasana yang menggembirakan ketika menyambut festival itu yang disambut setahun sekali bagi memperingati mereka-mereka yang telah mati. Semasa di sana, fikiran Tengyama terganggu seketika dek kerana risaunya kepada Otama. Ternyata pemergian Otama ke Onigashima tidak direstui oleh Tengyama, namun dia tidak dapat menghalang Otama kerana Otama telah dahulu berada di atas kapal bersama-sama Speed dan hanya mampu mengharapkan keselamatannya. Di saat seluruh penduduk Flower Capital sedang bersukaria, mereka tidak tahu, bahkan langsung tak nampak Pulau Onigashima yang semakin mendekat dek kerana kepulan awan tebal, ditambah pula ketika ini adalah waktu malam yang menyukarkan penglihatan mereka. Kemudian scene beralih ke arah Onigashima di mana kita dapat melihat dua orang Meris sedang memberikan liputan tentang apa yang berlaku di bahagian bumbung Onigashima. Dan menariknya, tidak seperti sebelum ini, liputan yang diberikan oleh Meris itu sangat telus dan memberikan fakta sebenar, di mana Meris itu mendedahkan bahawa terdapat penampakan seekor lagi naga misteri, Tuan Yamato keseorangan di atas bumbung dan tercedera, dan satu pemandangan luar biasa sedang berlingkaran di ruangan angkasa. Kaido sama the Azure Shiryu berhadapan dengan seekor naga merah jambu yang ditunggangi oleh Monkey D. Luffy. Walaupun Meris itu tidak dapat mengidentifikasi siapa naga itu, tapi apa yang dapat dipastikan, naga itu adalah dari pihak musuh. Melihatkan naga pink itu, Yamato terimbas kata-kata Momo yang mengatakan bahawa dia akan menjadi sangat berguna kalau dia juga dapat bertukar menjadi raksasa. Dan pengumuman Meris itu juga telah sampai ke pendengaran mereka yang berada di live floor, membuatkan Queen dapat mengagak bahawa Yamato sedang bertarung dengan bapa dia sebelum kedatangan naga pink dan Luffy di atas sana. Kembali ke aras bumbung Onigashima, setelah stand down, oh ya, diorang kan terbang kan,
Okey, setelah stand up naga biru Kaido dan naga pink Momo sambil ditunggangi Luffy beberapa ketika, pertarungan bermula dengan Kaido mula menyusun serangan sambil mengumpul berbola api dari mulutnya. Melihatkan Kaido yang cuba untuk mengeluarkan serangan berapi dari mulutnya, Luffy segera mengarahkan Momo untuk menyerang dengan teknik yang sama. Namun Momo mengatakan yang dia tidak mampu untuk lakukannya. Kaido pun melepaskan serangan blast breath-nya itu, namun Momo berjaya mengelak. Momo kemudiannya sambil terketar-ketar menyatakan bahawa dia belum bersedia untuk bertarung sekarang ini. Luffy memanggil nama Momo dan mengarahkan Momo untuk menggigit Kaido. Walaupun si naga pink itu enggan, Luffy tetap mengatur gerak, meloncat ke udara dan menyerang Kaido dengan serangan Elephant Gun. Momo yang tadinya menjadi teragak-agak untuk menggigit Kaido telah teringatkan momen di mana istana bapaknya itu telah dibakar Kaido, membuatkan dia mendapatkan kekuatan untuk mula mengatur serangan dan telah menggigit Kaido. Gigitan Momo itu telah membuatkan Kaido menjerit. Momo menguatkan lagi rahang untuk menggigit setelah mengingatkan kata-kata Kaido yang mengatakan bahawa bapaknya adalah seorang penguasa yang bodoh. Namun ternyata gigitan Momo itu belum cukup kuat dan Kaido memalingkan kepalanya ke arah Momo sambil bertanya apa yang cuba Momo lakukan, membuatkan Momo sedikit terperanjat dan berada dalam keadaan terdedah dengan serangan balas dari Kaido. Walaupun begitu, Momo tidak melepaskan gigitannya setelah mengingatkan bahawa Kaido lah punca kematian ibu ayahnya. Melihatkan Momo yang terdedah dengan serangan, Yamato segera berlari untuk membantu. Namun Luffy lebih pantas untuk menyerang dengan melepaskan satu tumbukan tepat ke wajah Kaido sambil memuji keberanian Momonosuke. Dan tumbukan Luffy itu membuatkan Momo sangat terkejut dan Kaido juga tercampak agak jauh dan impaknya dapat dilihat berkepulan asap dari jauh. Kemudian scene beralih ke arah perlawanan di antara Inuarashi menentang Jack. Jack mengatakan yang mereka tidak akan dapat lihat lagi bulan untuk malam itu kerana memang benarlah naga akan membawa bersamanya kepulan awan. Dan Jack juga mengatakan kepada Inuarashi yang telah pun kembali ke mod asalnya bahawa jika dia diserang dengan satu lagi serangan, pasti dia tidak akan mampu untuk berdiri lagi. Dan perkara yang sama juga telah berlaku kepada Nekomamushi yang kembali semula ke bentuk asalnya setelah bulan telah dilitupi dengan awan dan berada dalam keadaan disadvantage. Melihatkan Neko yang kepenatan dan tersungkur, Perospero mengatakan bahawa bukannya nasib Neko yang malang kerana kehilangan bulan, namun nasibnya yang beruntung. Wanda dan Carrot yang telah pun berjaya ditewaskan sebelum ini tidak dapat berbuat apa-apa selain hanya mampu untuk melihat dari sisi. Dan di panel ini kita dapat melihat muka Nekomamushi dan Inuarashi yang sangat-sangat ingin berlawan lagi, namun telah kehabisan tenaga dengan wajah yang penuh dengan determination. Kemudian scene beralih ke arah live floor. Di saat pertempuran di sana berlangsung dengan dahsyatnya, tiba-tiba mereka terdengar bunyi suara jeritan yang menjerit nama Momo, membuatkan bos Yatape dan bos Omasa terkejut keheranan. Kemudian scene beralih semula ke arah bumbung Onigashima dan ternyata suara jeritan itu datangnya dari Luffy, dan disebabkan Meris yang berada di situ agak dekat, membuatkan suara Luffy itu dapat didengari oleh semua yang berada di Onigashima melalui transmission Meris itu. Luffy kemudiannya menyambung lagi kata-katanya, memberikan semangat dan tekad kepada Momonosuke yang masih lagi berada dalam keadaan teragak-agak dan keraguan bahawa dia baru sahaja menggigit seorang lanun yang berada pada tahap Maharaja. Dan setelah dari itu, adakah lagi yang masih membuatkan Momo perlu takutkan apa-apa? Kata-kata Luffy itu membuatkan keyakinan Momo dipulihkan, dan Yamato juga dilihat sangat-sangat terinspirasi dan sangat-sangat teridola dengan leadership yang ada pada seorang Monkey D. Luffy. Kemudian Luffy menyambung lagi kata-katanya yang dapat didengari oleh semua. Luffy mengarahkan Momo untuk terbang dan menghentikan Onigashima. Luffy kemudiannya mengungkapkan kata-kata bahawa Support Nakama first. dalam segmen SNF hari ini aku nak promote satu bengkel sempurna bacaan Al-Quran. Bengkel ini dihandlekan oleh Ustaz Yassir yang mempunyai sanad ijazah ilmu bacaan Al-Quran dan ilmu tajwid yang sampai kepada Rasulullah SAW. Dalam bengkel ini Ustaz Yassir akan kupaskan ilmu-ilmu tajwid yang berkaitan dengan makhraj huruf dan kesalahannya, sifat huruf dan kesalahannya, bacaan khusus, riwayat hafz, tariq, satibiyyi, waqaf dan ibtida' serta kesalahannya dan banyak lagi. Rakaman video kelas dan nota juga akan disediakan. Yuran untuk bengkel ini hanyalah sebanyak RM50 dan kelas akan berlangsung secara dalam talian. Bengkel ini akan berlangsung bulan Oktober 2021, so masih sempat lagi untuk daftar sekarang, dan perlu diingat tawaran adalah terhad. So bagi korang yang berminat, korang boleh join bengkel ini melalui link Facebook dan link WhatsApp yang aku sediakan di ruangan description di bawah.
dia semestinya akan mengalahkan Kaido. Bergegak gempitalah seluruh aliansi Mugiwara yang berada di Life Lore dengan kabar yang sangat-sangat menakjubkan, dengan ungkapan yang sangat-sangat meyakinkan, dengan lafaz yang mereka sangat perlukan. Setelah berhempas pula selama beberapa jam lamanya, akhirnya kemenangan semakin jelas terpampang di hadapan mata mereka. Dan kata-kata Luffy itu juga turut didengari oleh Big Mom yang hanya mampu tertawa dengan keyakinan Luffy. Kid yang hanya mampu berharap agar Luffy benar-benar dapat kalahkan Kaido. Law yang tertanya-tanya ke mana Luffy berada sebelum ini. Otama yang menangis kegembiraan sambil menyebut nama abangnya si Luffy, dan Momo Frankie tertawa kegembiraan dan yakin yang Luffy pasti akan kotakan katanya. Seluruh warga banduan Udon juga turut bersorak-sorai kegembiraan, menyedari derita mereka selama 20 tahun ini semakin tiba ke penghujungnya. Namun buat Kaido, setelah mendengar kata-kata Luffy yang dirasakan sebagai penghinaan itu, telah bertukar ke mod hybridnya dan mencemuh Luffy sambil bertanya apa benarkah Luffy yakin yang dia mampu kalahkan dirinya, sambil cuba melancarkan serangan dari Kanabonya. Dan Luffy menjawab bahawa selagi nafasnya dapat dihela, segala-galanya tidak mustahil untuk berlaku. Luffy juga bersedia menyambut serangan Kaido, dan kedua-dua serangan mereka berberontokan. Monkey D. Luffy, the Child of Prophecy, bertembung dengan Kaido, the strongest creature in the world, dan menyebabkan langit telah terbelah dek kerana kekuatan serangan mereka, ketajaman fokus Haoshoku mereka, kesungguhan tekad yang mereka miliki. Dua impian bertembung. Luffy yang berimpian untuk menjadi The Pirate King menentang Kaido yang berimpian untuk menghadirkan peperangan terbesar di dunia. Dan dengan serangan itu juga, dua orang Meris yang menjadi komentator tumbang dek kerana gagal to keep their consciousness dengan dahsyatnya aura penakluk yang dimiliki mereka berdua. Dan setelah langit terbelah, bulan kembali jelas kelihatan, bogel tanpa awan yang menutupi, dan kembali membuka peluang seluas-luasnya kepada dua orang samurai Red Scabbard yang beriltizam besar untuk menuntut bela kematian raja mereka. Inuarashi memulakan bicara. Any last word, Jack? Dan Nekomamushi berkata, what did you say again about luck? Dan senada Inuarashi dan Nekomamushi bersuara, Odin, one sword style. Nekomamushi memberikan the final blow ke arah Perospero dengan serangan Grinning Cat Claw, manakala Inuarashi memberikan the final blow ke arah Jack dengan serangan Decapitating Top Fledge. Maka rasmilah tumbangnya the first son of the Charlotte family dan one of the Beast Pirate All-Star. Dan kekalahan Jack itu jelas disaksikan sendiri oleh Kurozumi Orochi yang sebelum ini telah dipenggal lehernya sekali oleh Kaido dan dipenggal lehernya berkali-kali oleh Red Scabbard. But amazingly, he is still breathing, dan baginya tidak penting lagi kekalahan Jack itu. Dan chapter pun tamat. Wow, amazing sekali chapter ini. Of course, part yang paling aku suka, yang akan masuk dalam carta top 10 aku, momen Luffy bertemu dengan Kaido sampai langit pun terbelah, yang membuktikan Luffy setanding dengan Kaido, setanding dengan Big Mom, setanding dengan Whitebeard, bahkan setanding dengan Shanks sendiri. So guys, please comment your thought down below. Dan macam yang dijanjikan, every chapter review aku akan umumkan soalan giveaway. So here is the question. So cara nak menangnya simple sahaja. Korang just jawab soalan tu dalam group Telegram Scoverto Fleet, and the first to answer the right question will be the winner. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Jika hati ini mengadu sakit dan merintih dengan musibah yang diberi, ingatlah bahawa ujian ini cuma seketika. Kedatangannya tidak lama. Sampai masa ujian ini akan pergi. Kita cuma perlu melaluinya dengan sabar dan redha. Selepas itu carilah di mana hikmahnya. Semoga ujian yang hadir ini membawa satu pelajaran dan pengajaran dalam kehidupan kita. Kita suka ataupun tidak, kita tetap harus terima hakikat bahawa kehilangan itu sebenarnya realiti, bukan khayalan. Kita tak perlu takut kerana suatu hari nanti kehilangan itu pasti akan kita rasai. Belajar untuk terima hakikat. Setiap apa yang sedang kita nikmati ini adalah kepunyaan Allah. Kedatangan ujian kesusahan bukanlah untuk menghina,
Begitu juga kesenangan sebenarnya juga adalah ujian, dan ia datang tidak juga untuk memuliakan. Kedatangan ujian sebenarnya adalah untuk melihat setiap dari kalangan kita siapa yang paling baik amalannya, pergantungannya. Kedatangan ujian adalah untuk Allah melihat kepada siapa kita akan meminta tolong dan kepada siapa kita akan mengadu kesusahan dan mensyukuri kesenangan. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi